Jadi guru pun sama, tertibnya sama, guru ke ibu bapa, maka hendaklah kita beradab dengan dia. Lagilah kita misalkan kadang kita marah pada dia, depan dia kita panggil ustaz, tapi belakang dia kita panggil nama dia. Dia nama Abdullah, kita panggil Dolah. Tengok Dolah, tidak ada adab. Dalam bahasa kasar dipanggil biadab, panggil nama. Sama dengan mak dan ayah, tak boleh kita panggil nama, haram hukumnya panggil nama. Ibu-ibu juga, mak-mak juga, ayah-ayah juga, bapa-bapa juga, tak boleh panggil nama. Sama juga dengan ustaz, sama saja. Sama juga dengan ustaz, tak boleh panggil nama. Tak boleh panggil nama dia, kita dah panggil ustaz juga. Bukan kita minta dihormati. Pelajar tak hormat pun tidak ada masalah bagi kita. Tetapi yang jadi masalahnya pelajar itu sendiri. Kalau dalam hati kita guru-guru misalkan mau dihormati, itu salah. Tak boleh kita mengharapkan penghormatan daripada makhluk. Kita dalam bertugas kerana Allah Ta'ala. Orang tak hormat kita pun tak apa. Sama juga mak ayah. Anak-anak tak hormat pada mak ayah pun tak apa. Tapi masalahnya anak itu sendiri. Bila ibu bapa tak reda, maka Allah Ta'ala tak reda. Alhamdulillah. Sama juga guru. Bila guru tak reda, maka Allah Ta'ala alhamdulillah tidak akan reda pada diri kita. Jadi untuk itu kita adalah beradab dengan guru. Beradab dengan guru. Beradab dengan guru. Jadi bila kita beradab dengan guru, maka Allah Ta'ala akan hiburkan kita dengan keredaannya. Allah Ta'ala akan reda pada diri kita di atas dunia ini, dan Allah Ta'ala akan reda pada kita di alam akhirat nanti. Dan bila kita sudah dapat reda Allah, ilmu yang datang pada kita adalah ilmu yang berkat. Kalaupun misalkan kita ada antara pelajar yang lemah, baca tak ingat, hafal tak ingat. Tapi bila kita ada adab dengan guru, Allah Ta'ala suka dengan kita. Bila Allah Ta'ala ada buka, maka semua akan dapat, semua kita dapat ingat. Satu. Yang kedua, bila ilmu berkat, diri kita sendiri dapat kita amal. Diri kita sendiri dapat kita amalkan. Kita dapat amal ilmu tu. Dan bukan setakat itu, kita dapat sampaikan pada orang lain juga. Ya, kita dapat sampaikan pada orang lain juga. Jadi untuk itu, inilah yang penting kita perlu pada perkara-perkara ini. Perlu pada perkara-perkara ini. Satu, yang keduanya minta maaf untuk ibu dan bapa. Saya terpaksa cakap juga, iaitu ibu bapa juga kena hormat pada guru. Bukan setakat anak saja kena hormat pada guru, bahkan ibu bapa juga kena hormat pada guru. Bukan kita minta dihormati, tapi ini adalah tertib belajar. Tertib belajar. Takkanlah kita nak letak anak kemudian tinggal sampai 8 tahun belajar alim, sampai 5 tahun belajar hafiz misalkan. Lepas tu kita tak kenal pun guru. Bahkan umpat caci dia dengan sebab atas satu-satu kesilapan. Kita pun tak sunyi daripada silap dan salah. Kita ni bukan malaikat. Tetapi kalau sekali misalkan salah, dia tak ditegur, perbetulkan. Tetapi kalau umpat keji caci, maka itu dah salah. Dah salah. Bimbang-bimbang ilmu yang ada pada anak akan Allah Ta'ala tarik. Alhamdulillah. Dah dapat dah ilmu, kemudian ilmu tu Allah Ta'ala tarik. Dengan sebab apa? Dengan sebab ibu bapaknya tidak hormat, telah kurang adab dengan guru anaknya. Jadi untuk itu kita juga kena beradab dengan guru. Apa-apa yang anak laporkan, jangan mudah untuk terima. Bukan tak boleh dengar apa yang dicakapkan oleh anak-anak, tapi jangan mudah untuk terima. Tanya dulu ustaz berkenaan, betul tidaknya apa cakap anak kita itu? Betul tidaknya apa yang dicakapkan oleh anak kita itu? Jadi misalkan kalau kita ada tanya guru, kemudian kita dengar daripada percakapan dia macam nak berdolak dalik aja, maka benarlah apa yang anak kita cakap. Tapi kalau sekali misalkan apa yang kita dengar pada guru nampaknya anak kita salah, maka untunglah kita tidak terlebih cakap. Jadi untuk itu, sebab benda ni sudah berlaku. Apa yang dicakapnya, apa yang telah berlaku. Satu orang ayah telah telefon anak. Dalam setengah jam dia marah pada anak. Kerana anak dia telah diberhentikan daripada madrasah. Dia berhenti daripada madrasah. Dia tahu apa nak jadi dengan anak dia, ini. Sebab anak dia terlibat dengan merokok. Jadi saya nak buat macam mana? Anak buat masalah. Madrasah tak boleh simpan pelajar yang merokok umpamanya. Maka dia cakap dalam setengah jam. Saya tak jawab. Saya diam saja. Sebab bila jawab lagi panjang. Kemudian 3 bulan kemudian dia call balik, minta maaf atas
keterlanjuran cakap. Jadi sebab apa? Sebab tak fikir dulu nak cakap. Jadi untuk itu ini tak bagus. Perkara seperti ini adalah tidak bagus. Sepatutnya pihak ibu bapa dengar dulu daripada anak, kemudian lepas tu call kami yang terlibat ni, siapa yang terlibat, tanya daripada dia hati ke hati apa sebab pernah berlaku. Jadi untuk itulah diminta supaya ibu bapa juga hormat pada guru. Kita tidak minta dihormati, tetapi tertib belajar ini kita kena jaga. Supaya apa? Supaya ilmu yang ada walaupun sedikit, lagi-lagilah kalau banyak yang dapat pada anak kita, maka itulah banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya. Kemudian pada pukul 4:30 pagi, madrasah pelajar-pelajar yang ada di asrama akan dikejutkan pada tidur. Semua pelajar dikenaki bangun pada tidur, buat persiapan untuk masuk kelas. Belajar sampai subuh. Lepas subuh belajar lagi sampai pukul 7:30 pagi. Kemudian pergi sarapan. Cuma pelajar-pelajar kena ingat, iaitu sebelum 5:30 sudah keluar daripada pintu pagar madrasah. Sebelum 5:30 dah keluar daripada pintu pagar madrasah. Sebab apa? Sebab 5:30 akan dikunci pintu pagar. Kita tak nak pelajar-pelajar lompat pagar. Tak nak pelajar-pelajar lompat pagar. Orang belajar agama mana mungkin dah lompat pagar. Nak lompat pagar kena pergi Bukit Jalil. Di sana boleh lompat pagar. Itu dapat hadiah tu. Pingat emas, pingat perak, pingat kanser. Ya, Zaid. Ya. Tapi sini tak ada lompat pagar. Maknanya pelajar-pelajar kena buat persiapan lama tu. Daripada 4:30 lagi sampai 5:30 diberi ruang, diberi masa untuk buat persiapan. Takkan tak siap. Jadi untuk itu pelajar-pelajar dikenaki keluar sebelum 5:30 pagi. Sebelum 5:30 pagi dia minta keluar daripada pintu pagar madrasah. Pukul 8:30 pelajar dikenaki buat persiapan untuk masuk ke kelas. Kita pelajar ni kena ada sifat tunggu guru. Adab kita dengan guru, kita kena tunggu guru. Bukan guru dah masuk kita terhegeh-hegeh baru nak masuk. Maknanya kita kena buat persiapan lebih awal. Lepas makan pagi terus kita kemaskan tempat tidur kita. Kain selimut kita lipat, cadar kita betulkan, dan kain-kain kita sangkut di tempat sangkut yang disediakan. Jangan tak benar pelajar-pelajar sangkut di katil. Apa-apa pun tidak ada sangkut di katil. Semuanya kena sangkut di tempat sangkut yang kita sediakan dalam asrama. Sangkut di situ. Tak ada sangkut di katil-katil. Mencemarkan pandangan. Dan lepas siap kita bersih khidmat asrama, kita pun terus masuk ke kelas. Kita kena ada sifat tunggu guru. Jangan guru tunggu kita. Kena ada sifat tunggu guru. Dan belajar daripada 8:30 sampai 11:30. 11:30 makan tengah hari. 11:30 makan tengah hari. 11:30 makan tengah hari. 11:30 makan tengah hari. Lepas makan siap-siap dan boleh rehat dan boleh tidur. Pukul 12 suku insya-Allah dah boleh tidur. Dan pukul 1:45 minit kira tidur. Pukul 1 warden akan datang untuk kejutkan semua pelajar. Dan buat persiapan untuk masuk ke masjid untuk solat Zuhur. Setiap hari sembahyang Zuhur pada pukul 2 tengah hari, kecuali hari Khamis. Hari Khamis sembahyang Zuhur pukul 1:30. Lepas sembahyang terus masuk kelas dan belajar sampai 4:30 petang, dan lepas 4:30 maka boleh tunggu untuk solat Asar. Lepas solat Asar ada ta'lim di masjid, maka duduk dalam ta'lim. Selepas ta'lim boleh bersurai dan masuk ke asrama, tukar pakaian dan boleh main. Masa main boleh main. Boleh main. Tak ada masalah. Kita pun suka pelajar main. Main lah. Masa boleh main. Raket tak bawa, bat pingpong tak bawa, tak ada apa pun. Misalkan tali skipping pun tak ada, jogging. Kita jogging kan. Jogging. Yang penting buat peluh sebelum kenal. Buat peluh sebelum kenal. Ataupun misalkan tadi kita rendam baju, cadang nak
nak basuh tengah hari. Tetapi tubuh entah malas rasanya, nak basuh petang, masuk lepas sembahyang asar. Itu pun riadah. Tengok mak kita misalkan hari-hari hari-hari basuh kain, 2-3 tali jemur kain, sihat. Jadi begitu juga sekarang ni kita riadah. Yang penting riadah. Apa-apa buat asalkan keluarkan peluh. Dan pukul 6 semua berhenti main dan pergi makan untuk malam. Kami di sini makan pukul 6 petang untuk malam. Supaya apa? Supaya semua pelajar tidur dalam keadaan separuh kenyang. Bukan lepas makan terus tidur. Itu yang payah ngaji. Jadi kita pukul 6 dah makan. Kena makan dan lepas tu tunggu. Lepas makan terus untuk sembahyang maghrib, tunggu untuk sembahyang maghrib. Dan untuk pelajar kelas hafiz, setengah jam sebelum maghrib dia ada kelas. Setengah jam sebelum maghrib dia orang ada kelas. Masuk kelas sebelum maghrib. Lepas maghrib ada kelas lagi sampai isyak. Lepas isyak ada lagi sampai pukul 10 malam belajar. Kemudian bersurai masuk ke asrama, tukar pakaian. Boleh rehat-rehat, minum-minum ringan, makan roti, biskut dan sebagainya, minum-minum ringan. Kemudian pukul 10.50 lampu kuning akan dipasang. Lampu tidur akan dipasang. Lampu tidur akan dipasang. Lampu tidur akan dipasang. Jadi itu tanda antara semua pelajar kena buat persiapan untuk tidur. Kena buat persiapan untuk tidur. Dan pukul 11 semua pelajar kena tidur. Kita tidur awal kerana kita mahu bangun awal. Tidur awal kerana bangun awal. Tidur awal. Jangan kisah dengan pelajar-pelajar lain yang mungkin sembang tak henti-henti. Kita terus tidur. Tidur. Dan masa tidur kena tidur di katil sendiri. Tak boleh tidur di katil orang lain. Tak boleh tidur di katil orang lain. Kita tidur di katil sendiri. Walaupun katil sebelah kosong, tuan dia telah balik kampung. Hantar pelajar tak boleh tidur di katil orang. Hantar kena tidur di katil hantar sendiri. Dan bila tidur tak boleh tidur dua orang satu selimut. Itu satu kesalahan. Tak boleh tidur dua orang satu katil. Itu satu kesalahan. Dan siapa yang tidur macam tu, maka dia akan dirotan. Sebab kita tak benar tidur di katil orang lain. Dan tak boleh tak benar tidur dua orang satu katil. Kemudian bila untuk adan dan asrama ni, kita tak benar pelajar masuk di asrama orang lain. Walaupun adik dia ada dalam asrama tu, tak boleh masuk asrama orang lain. Tak boleh masuk dalam asrama orang lain. Kena tidur tak boleh masuk dalam asrama orang lain. Walaupun sama ada asrama mana sekalipun. Lagi-lagi pelajar besar tak boleh masuk asrama budak kecil. Dan pelajar kecil tak boleh masuk asrama budak besar. Tak boleh masuk dalam asrama budak besar. Bahkan tandas pun ada tandas untuk budak kecil dan ada tandas untuk budak besar. Jadi pelajar tu kena guna tandas yang disediakan. Tak boleh bertukar, tak boleh masuk dalam tandas orang lain. Kemudian bila di sini maka tentang handset. Handset adalah satu kesalahan. Tak boleh guna handset, tak boleh guna handset di sini. Jadi kesalahan ni bukan saja handset, aksesori pun tak boleh. Power bank pun tak boleh. Sebab apa? Sebab mungkin kita tak ketemui handset tetapi ketemui power bank. Itu tak boleh. Itu pun dianggap sebagai handset. Tak boleh bawa handset lah. Tak boleh bawa handset. Dan barang siapa yang didapati pelajar membawa handset, maka dia akan digantung sekolah selama 40 hari. Dia dikenaki belajar. Kalau mau belajar di sini lagi, dia dikenaki belajar di mana-mana madrasah. Di mana-mana madrasah yang lain. Selama tempoh 40 hari. 40 hari bermula daripada tarikh dia mula belajar di situ. Bukan tarikh dia keluar daripada madrasah ini, daripada Kemah Bujuk. Tetapi bermulanya satu hari itu, bermula dia masuk ke asrama baru tu, ke madrasah baru tu. Setelah selesai 40 hari, maka dia boleh ambil surat daripada madrasah tu dan bawa ke sini dan datang bersama ayah dan akan buat surat perjanjian. Yang ni lain kali tak akan bawa lagi handset. Lain kali tak akan bawa lagi handset. Sebab apa? Sebab handset ni memang mengganggu pelajar. Tuan-tuan, puan-puan pun tahu sendirilah.
bila handset ada di tangan anak-anak, ya, lewat tidurnya, kemudian bila lewat tidur subuh tak tahu bila, tak tahu ke mana, hilang lesap begitu saja, tidur tak bangun-bangun, sebab lewat tidur tengah malam bila ada handset di tangan. Jadi untuk itulah sama juga bila di sini, bila mana ada handset, maka dia akan buat macam tu juga. Jadi silap gaya lain tak clear, jumpa dengan ustaz kena balik, malam kena ambil, pagi esok kena hantar balik ke rumah. Dan kalau siang hari dia ambil, malam tu akan dihantar balik ke rumah dengan pas. Tuan Haji Ramli, model kita, beritahu hantarkan mereka ini sebagai anak raja, yakni hantar baik-baik ke bas stand dan minta dia balik ke rumah. Dan ayahnya sambut, dia beritahu pada ayah dia dah sambut di bas stand, di tempat turunnya, tempat kampungnya, dan di situ dia akan mula cari mana madrasah yang sesuai untuk anak dia selama tempoh 40 hari. 40 hari. Jadi dengan sebab tu jangan cubalah nak buat macam tu. Rugi besar. 40 hari itu rugi besar. Jangan anggap itu perkara yang mudah. Sebab apa? Dan bila datang tu kita tak mahu ibu datang dengan anak. Sebab susah tu untuk buat urusan dengan ustaz-ustaz. Jadi kita minta ayah juga datang. Ayah juga datang bersama anak setelah selesai 40 hari, dan senanglah untuk buat urusan dengan ustaz-ustaz. Sebab akan pelajar berkenaan bersama ayah dia akan pergi jumpa dengan ustaz seramai 3 orang. Bukan mudah tu nak jumpa 3 orang tu. Nanti marah kat kami pula. Bagi salam tak jawab. Ya, kita datang waktu dia tidur umpamanya. Dia tengah rehat, nak ganggu dia. Memang dia tak boleh layan kita. Jadi untuk itulah, sebab tu jangan sampai macam tu. Jadi bila tak tersedik di hati nak marah pada dia, bahaya anak kita yang buat hal. Jadi kita nak marahkan ustaz pula. Jadi untuk itu elakkan daripada perkara ini berlaku. Habis itu macam mana? Saya pun nak bercakap dengan anak. Habis itu macam mana? Anak pun nak bercakap dengan ibu bapa. Jadi di asrama disediakan public telefon. Di asrama dan di luar pagar asrama pun ada 3 biji lagi telefon. Ialah bila dah banyak diguna tu kadang-kadang ada use, kadang-kadang rosak juga sekali-sekala. Tapi dalam hal tu gunalah telefon yang ada di asrama, public telefon. Jadi anak-anak boleh call mak ayah mereka dengan public telefon yang ada. Dan mak ayah bila nak call anak, mungkin boleh call ustaz kelas dia. Ataupun ambil nombor telefon anak supaya mudah untuk atur untuk bercakap dengan anak, dengan anak. Jadi boleh guna. Cuma tinggal lagi mungkin susah sikit. Tak apalah susah sikit, jangan susah banyak. Bila susah banyak, masalah tu. Bila anak kena berhenti, kita pun kadang pelajar-pelajar tu sendiri kadang yang sebelum ni dah baik, hati kasih pada guru, tapi bila dah guru atau siapa-siapa ambil handset dia, dah mula dah nak marah. Sedar tak sedar kita dah marah. Apa jadi bila kita marah pada ustaz kita? Jadi untuk itu elakkan daripada perkara ini. Maka jangan bawa handset. Jangan bawa handset. Jangan cari pasal. Sebab bila bawa handset menimbulkan masalah bagi kehidupan kita sebagai satu orang pelajar. Akan jadi tergendala pelajaran dan sebagainya. Kemudian seterusnya ialah perkara tidak ada kelayakan untuk belajar. Yang ini tidak ada kelayakan untuk belajar. Yang ini bila ada pelajar lawan guru. Bila pelajar lawan guru, maka tidak ada kelayakan untuk belajar. Tak ada belajarlah, tak layaklah dia untuk belajar sini. Sebab guru pun dia lawan. Maksudnya bila dia lawan, makna guru sini tidak bagus. Maka dia kena cari guru lain yang bagus, tempat lain, di madrasah lain. Tak boleh belajar di sini lagi bila lawan guru. Jadi jangan lawan guru. Tak ada berkat. Tak ada keberkatan belajar. Jangan lawan guru. Jangan, tak bagus. Kita sebagai pelajar, maka jangan lawan guru. Kita kena hendaklah memiliki hati yang tunduk, sentiasa taat pada guru. Jangan lawan guru. Tak bagus. Kemudian yang kedua ialah bila merokok. Merokok pun sama juga. Madrasah tak benarkan pelajar-pelajar merokok. Pelajar-pelajar merokok. Yalah di kotak rokok pun ada kan, bahaya merokok tu.
Tapi itulah, kita ni kadang nafsu tinggi nak merokok juga. Sebab tak nampak sakit selalu. Sakit tu bila dah tua, bila dah berumur baru nampak lah. Jadi bila tak sakit on the spot tu, maka kita pun nak merokok juga. Jadi pelajar-pelajar maka dilarang daripada merokok. Sebab apa? Sebab kamu adalah bakal jadi ustaz. Jadi bila kamu ustaz nak merokok, macam mana ya? Nanti anak murid kita nak larang jangan merokok, yang kita sini merokok. Jadi tak betul. Tak. Jadi untuk daripada sekarang ni, semasa belajar ini, maka kita dah berhenti, dah tak merokok lagi. Kalau kita pernah merokok, tinggalkan amal merokok. Kalau kita tak pernah merokok, jangan cuba untuk merokok. Jangan berkawan dengan pelajar-pelajar yang merokok. Jangan berkawan dengan pelajar-pelajar yang merokok. Jadi bila sebut rokok, termasuklah vape. Dan betulnya ni Ustaz, betulnya nampak. Betul ni nampak. Nampak? Jangan sana nampak. Mana kamera mana? Saya kena Ini adalah ini yang dilarang. Perkara ini adalah dilarang. Ini adalah dilarang. Ini juga adalah sama taraf dengan rokok. Sama taraf dengan rokok. Tak boleh merokok. Sebab pelajar-pelajar ni kata bila guna ini cepat ingat. Bukan cepat ingat ni, cepat balik ni. Cepat balik. Bila guna ini akan dihantar balik. Tak boleh belajar di sini. Tak boleh belajar di sini. Sebab ini adalah dibuat di India. Dalam negeri India sendiri tidak dibenarkan untuk dijual. Tapi dieksport. Dan orang-orang India pun guna benda ni secara sembunyi-sembunyi, seludup-seludup. Jadi untuk kita pun sama juga. Kita merasa tak benar pelajar-pelajar guna ini. Ini adalah sama taraf dengan rokok. Sama taraf dengan rokok. Bila kita guna ini, mulut kita berbau. Bila kita cakap dengan pelajar kita, pelajar kata, ustaz guna miswar ni. Dia kata dia pakai miswar. Sebenarnya nama sebenarnya Nasyawar. Jadi ustaz guna Nasyawar. Aku dia larang guna tapi dia pakai juga, dia guna juga. Jadi kita sudah buat satu kesilapan yang besar kita sebagai seorang pendidik. Jadi kamu semua akan jadi pendidik. Jadi sebab tu jangan gunalah benda ni, sebab ini adalah kes tak ada kelaikan untuk belajar di Kubang Pujuk. Tak ada kelaikan untuk belajar di Kubang Pujuk. Yang seterusnya ialah berdua-duaan. Laki-laki sama laki-laki. Itu yang kita pandang berat sangat tu. Tak boleh tidur dua orang satu katil, tak boleh tidur dua orang satu selimut. Jadi tak boleh tu. Cinta sejenis, cinta pada laki-laki. Ini salah. Ini adalah salah. Sebab tu kita tak pernah pelajar lain masuk dalam asrama lain. Tak boleh masuk dalam asrama orang lain. Tak boleh masuk dalam asrama orang lain. Sebab tu kita tak pernah pelajar masuk asrama orang lain. Tak boleh berjalan malam. Berjalan malam pun kita tak pernah. Malam-malam berjalan ronda. Ronda tak boleh. Dan bila dia tanya nak kejut kawan kerana tahajud, memang itulah alasannya. Buat alasan. Itu alasan saja. Walhanya ada benda lain. Nak kejutkan kawan nak baca 4 surah. Nak kejutkan kawan kerana nak bersahur. Wah, semuanya cantik. Tapi semua adalah penipuan. Ya. Kalau nak kejutkan kawan kerana nak bersahur, maka beritahu warden. Warden ada. Beritahu warden tolong kejutkan dia dalam asrama B1 umpamanya. Kita tak boleh masuk asrama orang lain. Dan kita tak boleh ronda malam pergi ke asrama orang, ataupun dalam asrama sendiri pun tak boleh ronda. Ke hulu ke hilir cari asrama katil orang lain, tak boleh. Sebab tu kita larang. Pelajar yang terlibat dengan perkara ini akan diberhentikan. Tak ada kelaikan untuk belajar di Kubang Pujuk. Tak ada kelaikan untuk belajar di Kubang Pujuk. Kes berdua-duaan. Sama ada bila kita siasat, dia dapati satu saja yang salah, maka satu itu yang diberhentikan. Kalau dua-dua salah, maka dua-dua kena berhentikan. Biasanya tepuk tangan sebelah tak berbunyi. Jadi untuk itulah maka dilarang sekali-kali terlibat dalam perkara ini. Ini adalah kes tak ada kelaikan untuk belajar di Kubang Pujuk. Yang seterusnya ialah bila mencuri. Pelajar yang mencuri pun sama juga. Madrasah tak akan simpan. Sebab pelajar mencuri ini adalah pelajar yang buat masalah pada orang lain. Dia kadang buat bukan masalah orang ada.
masa orang tak ada. Jadi untuk itu pelajar yang mencuri dia tak boleh merasa